Wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzu quwwatil matin. Itu dia daripada surah Az-Zariyat. Az-Zariyat surah 51 ayat yang 55 hingga 59. Tolong catat dan buat tadarus di rumah. Paling tidak saudara akan dapat buat keputusan mana utama tazkirah dengan tarawih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sambut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat tadi satu daripada 7 perkara yang wajib kita tunaikan. Tunaikan 7 perkara semuanya ke atas Rasul kita, baru kita berperang untuk jumpa Rasul kita di padang mahsyar untuk dapatkan syafaatnya. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wajiban pertama hingga keempat ke atas Rasul kita ada pada surah yang ke-7 ayat 157. Catatlah kerana kita pelupa. Lagi kita bergelar insan, selagi itu kita pelupa. Anda jangan buat lupa kita pelupa. Malah anda berhak diazab kalau anda buat lupa kerana anda pelupa. Tapi Allah rahmati kita dengan minta doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta 4 perkara saja. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Anta maulana, Allah maula kita. Dalam ayat lain, Nabi pun maula kita. Tapi Nabi kita harap untuk kita syafaat saja. Tapi Allah dalam semua hal. Allah dipanggil Al-Wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah saja wali, maknanya tempat bergantung. Tempat bergantung, tempat bersandar, tempat bergayut, tempat semuanya kepada Allah. Itu dipanggil wali atau dia dipanggil maula. Dia dipanggil wali, dan kita jadikan dia tempat bergantung, dia dipanggil maula. Anta maula. Anda jangan sekali-kali mengambil manusia maula anda. No. Dulu selalu dengar dia maulana, dia maulana. No. Allah saja maula kita. Muhammad pun kita bergantung di padang mahsyar saja. Tapi Allah kita bergantung sejak dari dunia sampai ke hari kiamat, sampai kepada surga. Anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. 7 perkara tunaikan kepada Rasul kita. Pertama, kena beriman. Kedua, muliakan beliau. Ketiga, tolong beliau. 4, ikut beliau. Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul haba'is. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Yang pertama, fallazina amanu bihi. Kedua, wa azzaruhu. Ketiga, wa nasaruhu. Keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Catat saudara, surah 7, surah Al-A'raf ayat 157. Yang kelima, ada pada surah yang sama, ayat 158, iaitu wattabi'uhu, ikut beliau. Ikut cara beliau sembahyang, ikut cara beliau menguruskan rumah tangganya, ikut cara beliau memimpin, ikut beliau.
Dan yang keenam, kena bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang keenam. Ketujuh, jadikan beliau uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ada 3 entiti yang wajib kita temui di padang mahsyar. Yang pertama, saudara, amat bertuah Quran akan temui kita. Quran entiti pertama temui kita di padang mahsyar. Padang mahsyar itu bukan sekadar macam stadium yang boleh menampung 80,000. Padang mahsyar itu dari penjuru ke penjuru lamanya 1000 tahun perjalanan cahaya. Dalam keadaan yang surah itu anda di mana agak, saudara? Di penjuru mana agaknya? Dekatkah kita dengan Allah? Dekatkah kita dengan Rasul kita? Maka cara untuk mendekatkan kita dengan Rasul kita dan mendekatkan kita dengan Allah, walaupun di luas yang luas itu antara 1000 tahun perjalanan daripada timur ke barat, dengan cara memperbanyakkan menyimpan ayat Quran pada hati kita. Orang yang menyimpan, Nabi-Nabi menyimpan 100% daripada kitab masing-masing. Nabi Adam menyimpan 100% ilmu Allah, ayat Allah, kalam Allah yang ada pada kitab suhuf. Tapi kita tak tahu berapa bilangannya, tapi beliau menyimpan 100%. Nabi Ibrahim pun menyimpan 100% ilmu Allah yang ada pada kitab suhuf. Nabi Daud pun menyimpan 100% daripada ilmu Allah, kitab Allah yang ada pada Zabur. Nabi Musa pun menyimpan 100% ilmu Allah, ayat Allah, kalam Allah yang ada pada surat Taurah. Dan Nabi Isa pun menyimpan 100% ilmu Allah, kalam Allah yang disimpan pada kitab Injil. Manakala Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan 100% bersamaan dengan 6236 ayat Allah. Sebab itu mereka, Nabi-Nabi tadi, kerana mereka menyimpan 100%, mereka lah golongan pertama ke syurga. Allah sebut itu pada surah yang keempat, ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jom saudara, perbanyakkan ilmu Allah. Allah saja yang alim. Dia saja yang berilmu. Hambanya kita, la ilma lana illa ma'allamtana. Hambanya ini jahil. Allahumma alimna minhu ma jahilna. Hamba ini pelupa. Allahumma zakirna minhu ma nasina. Kita tak ada apa-apa, saudara. Tapi Allah yang alim. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dia saja yang alim. Kita tak ada ilmu. Ilmunya diajarkan pada rasul-rasul. Fi'il, perbuatan, berilmu ialah alima ya'lamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kerana Allah saja yang berilmu, maka dialah yang mengajarkan. Mengajarkan itu babnya alama. Tolong ambil kesempatan hidup kat dunia, saudara. Dan kalau boleh, saya pohon, saya rayu anda, pada Ramadan ni cetuskan satu budaya baru, iaitu mesti bersama Quran pada bila masa, saudara. Makin banyak kita simpan ayatnya, makin dekat kita dengan Allah, dekat dengan Rasul kita. Tapi kalau jauh sikit, kalau sikit ayat Quran, jauhlah. Hari ini majoriti orang Islam hanya ada 7 ayat.
Itu pun Allah beri pada mereka. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Muhammad, umat kamu aku dengan 7 ayat untuk boleh kamu sembahyang. Diberi 7 itu surah Al-Fatihah 7 ayat untuk mungkin kita sembahyang. Di sembahyang itu semua ada. Hajinya pun ada, puasanya pun ada, zakatnya pun ada, semuanya ada. Tapi mana lagi yang 6,200, mana lagi yang 6,329? Wajib genapkan, paling minimum mesti ada di dada anda 1,559 ayat sudah. Sebabnya apa? Sebabnya 6236 bagi dengan 4 kumpulan. Pertama, minan nabiyyin. 2, siddiqin. Syuhada, nabi-nabi 100%. Siddiqin 70%. Syuhada 20%. Manakala solihin hanya 25%. Ataupun 1/4 daripada 6236 sudah. 1/4 daripada 6 ialah 1559. Carilah saudara. Itu tak sebut dalam Quran, tapi sebut dengan perkiraan kita. Quran sebutkan ada 4 golongan yang akan dipersilakan masuk syurga. Pertama, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaikal ladzina minan nabiyyin. Nabi-nabi golongan pertama saya ke syurga kerana mereka menyimpan 100% ilmu Allah yang ada pada kitab masing-masing. Dan kedua, siddiqin. Siddiqin menyimpan 3/4 daripada kitab masing-masing. Dan syuhada menyimpan 50% daripada kitab masing-masing. Manakala solihin mesti menyimpan 1/4 daripada 6236, iaitu 20%. Bila kita nak lekas, kita akan menunggu ke syurga, saudara. Orang Islam belum ada jaminan untuk ke syurga. Dan kita bertuah kerana kita Islam yang dinul Islam. Sebelumnya dipanggil millatul Islam. Wa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sebelum Nabi kita, agamanya dipanggil millatul Islam. Maknanya ada lagi sikit ruang kosong, saudara. Ada lagi ruang kosong. Kosong itu antaranya millatul Islam membenarkan kahwin adik-beradik. Tetapi bila Muhammad datang, wala tajma'u bainal uhtaini illa ma qad salaf. Bila Muhammad datang menyambungkan agamanya, maka tak dibenarkan lagi kahwin adik-beradik. Pada millatul Islam dibenarkan kahwin dengan isteri bapa kita, ayah tiri kita, benar. Wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma salaf. Jangan sekali-kali pada Muhammad, jangan sekali kamu mengkahwini bekas isteri ayah kamu. Dulu boleh, tapi bila datang Muhammad, kahwin adik-beradik tak boleh, dan kahwin janda bapa pun tak boleh, maka sempurnalah agama. Maka turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Apa perasaan anda bila dengar ayat ini, saudara? Sahabat-sahabat mula menitikkan air mata. Sahabat-sahabat mula menitikkan air mata bila dengar al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi kita tak apa-apa pun berasa. Cuma bayangkan perkataan sahabat. Menangis, mula terisak-isak. Kerana mereka sedar bahawa Rasul kita akan wafat tak lama lagi. Bila sempurna agamanya, maka Rasul pun wafat. Ditangisi di tiap penjuru, tersedan. Orang tampil pada Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa mereka menangis-nangis? Paman
wa man kana ya'budu Muhammadan faqad Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullah fa innallaha la yanamu wa la yamutu wa la yafuatu ada. Siapa yang menjadi Muhammad, Muhammad mati. Muhammad wafat kerana agama yang dibuat telah sempurna dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Dan satu elemen daripada setelah puasa Ramadan. Bila kita puasa Ramadan, kita telah menunaikan rukun Islam, saudara. Sebelum ada janjian untuk ke syurga. Dan sebab itu dirangkakan, tak boleh setakat Islam, mesti dirangkakan dengan iman dan takwa. 3 saudara sederet. Mula daripada Islam, taat, patuh, ataran. Dan tingkatkan jadi kerja hati, nama dia iman. Bila kita beriman, baru kita wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila dah beriman, baru ada jaminan, ada janji ke syurga. Wa adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adnin zalika huwal fawzul azim. Setelah kita Islam mati beriman dan gunakan kesempatan ini untuk tambah iman kita. Kena tambah iman kita. Cara menambah iman kita dengan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Cara untuk menambah iman dengan membaca ayat-ayatnya. Sama ada ayatnya yang terkumpul, yang dah patut anda bawa, ulu kilir bawa, saudara. Hari ini masih anda milih untuk buat handphone, bawa wallet, no. Bawa Quran kita. Bila-bila masa tergerak nak baca, buka. Sebab itu kami dilatih sejak umur 6 tahun, bila masuk ke Mahatafi tak lekang daripada Quran kami. Sampai sekarang, saudara. Kita nak share pengalaman ini, nikmat ini yang kami rasai bila Quran bersama kita. Di Quran sama kita, dia tak jaga pelihatan kita, jaga tangan kita, jaga cakap kita, jaga tempat kita pergi, semua dididik kita. Cetuhkan satu budaya baru setelah budaya yang kita dapat COVID-19. Jana bersih, tadi jarak, itu budaya baru. Tapi budaya yang telah lama patut kita perbaharui ialah bawa Quran, mana membaca Quran. Kat sini semuanya ada, Quran semuanya ada pada kita. Apa pun ada, apa pun semua ada pada Quran kita. Oleh itu, cara untuk menambah iman dengan membaca ayat-ayatnya. Ayatnya yang tinggi langit. Afala yanzuruna ila samai kaifa rufi'at. Ayat yang tinggi langit. Hal tara min futur. Adakah langit kamu itu ada cacat celanya? Kamu lihat langit ada tiangnya tak? Sekali pandang tak ada tiang. Subhanallah, subhanallah itu. Baca ayatnya yang tinggi sampai pun diri kamu baca. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Baca diri kamu. Apa bacaan kita? Alam yakun nutfatan min maniyin yumna summa kana alaqatan fahalaka fasawa faja'ala minhu zawjaini zakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala ahyal mauta. Takkah aku diperseketul air mani ayah dan ibu aku? Diproseskan jadi nutfah, jadi alaqah, masukkan tulang dan kulit yang hidup. Siapa punya kerja, saudara? Siapa punya kerja, saudara? Ayat cukup banyak kita baca, makin tenang hati kita. Banyak tenang kita. Makin banyak Quran dalam hati kita, makin tenang. Tapi makin banyak duit anda milik, makin susah hati, saudara. Hari ini akhir zaman orang berebut satu kursi, berebut berpuluh ribu orang. Berbunuh-bunuh, tikam-menikam. Tapi tak pernah fikirkan bawa Quran, saudara. Kami tak pernah rasa takut, tak pernah rasa roseng kerana Quran sentiasa hiburkan kami, saudara. Keluar daripada rumah pukul 3 pagi, seorang pergi ke Selangor pun tak takut ke apa? Innallaha ma'ana. Dan malaikat sejaga kita, saudara.
Pengalaman saya pukul 3 pagi pergi ke Janda Baik daripada Salam saya. Ke Janda Baik, bukan jalan sekarang ni, lama tahun 70-an lah pergi Janda Baik. Sampai kadang macam tertidur, tapi macam steering saya macam ada orang pegang. Tidurlah Ali kat pegang. Siapa jaga saya? Pengalaman manis yang saya nak share dengan saya. Seronok. Tak ada satu saat pun dah hidup ni susah. Lawan sana tanya kawan saya, apa tu kat pening kepala. Pening, apa tak pening? Kerana fikirkan nak berebut kursi, nak bukan harta. Bukan harta. Dia lupa walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa nak berbuat macam-macam kat dunia ni? Habiskan segala tenaga kita untuk dunia. Dia lupa akhirat. Sampai hari ini pun, saat itu pun ramai yang lupa kubur kita, saudara. Cuba renung-renung kubur kita, saudara. Agak-agak bila kita pergi ke kubur? Lama lagi ke? Mungkin ada yang tak dan sambut hari raya ini, saudara. Mungkin ada besok atau lusa pergi sana. Wa iza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bayangkan suasana kubur, saudara. Dua suasana kubur, satu raudatan min riyadil jannah. Dua hufratan min hufarin niran. Pertama, satu taman-taman syurga. Kalau kita datang ke dalam kubur, masuk kubur bersama Quran, otomatik kubur kita bercahaya. Yang datang tanpa Quran, maka kuburnya gelap. Sebab ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah Quran yang cahaya. Quran itu nur, saudara. Bila anda masuk ke kubur yang gelap gelita, tapi anda bawa bersama nur Quran, maka otomatik kubur anda satu mahligai kusur yang terang benderang dengan cahaya Allah. Kerana cahaya bulan, bintang, TMB tak masuk dalam kubur. Yang masuk bersama kita dalam kubur nur. Siapa nur? Ya cahaya. Siapa nur? Allahu nurus samawati wal. Malah dia an-nur, al-hadi, al-badi, al-baqi, al-warisu, ar-rashidu, as-sabu. Dia saja yang ada cahaya. Nur Mah tak ada cahaya. Nur Ali tak ada cahaya. Nur Din tak ada cahaya. Allah saja yang an-nur, saudara. Jangan bersifat relax. Tak ada masa untuk relax kat dunia ni. Tak ada masa untuk santai-santai. Kalau santai-santai, apa yang kita bawa kat surga nanti, saudara? Maka disebutkan oleh Allah, faliyadhaku qalila wal yabku kasira. Kurangkan ketawa, banyakkan tangisan. Kita banyak ketawa kat dunia, banyak seronok, berhibur, suara heboh. Jarang yang kerja susah-susah. Kami dididik daripada kecil 7 tahun kerja susah-susah. Puasa bukannya perkara yang mudah. Disuruh puasa Senin, Selasa, Rabu, Khamis, kan mudah. Tak ada duit, mesti beri pada kawan, share pada kawan, bukan kerja mudah. Kubur gelap gelita, yang boleh menerangi ialah Quran. Quran itu ialah nur yang diturunkan. Nanti sila sambut nuzul Quran, saudara. Cerita bagaimana Quran anzala. Ada 4 kataan turun untuk Quran. Pertama, nazala. Kedua, anzala. Ketiga, nazala. Keempat, tanazala. Ini mana ada satu kitab, satu alat yang menggunakan 4 keturunan? Tolong sambut nuzul Quran. Quran turun anzala. Air hujan pun turun anzala. Kalau hujan turun menimpa bumi, maka bumi pun apa jadi pada bumi, saudara? Kalau air hujan Allah turunkan, wa anzalna minas samai ma'an. Kami turunkan anzala, anzalna. Bila hujan, bila bumi ditimpa hujan, apa jadi? Kita tak tahu, saudara. Tapi fa iza anzalna 'alaihal ma'ah tazat wa rabat wa ambatat. 4, saudara.
3 kerja, 3 faedah air hujan. Pertama, bikin molekul-molekul tanah itu bergerak-gerak dan akan subur, maka akan mudah ditanami apa pokok. Hati saudara, hati saya pun macam bumi. Kalau bumi tak disimbah hujan, buminya gersang. Apa tanam pun tak tumbuh, betul? Dan kalau hati tidak ditimbuni oleh air-air embun Quran, maka hatinya pun macam tanah di macam bumi yang tak tu yang gersang. Tapi hati tak dipanggil gersang, dipanggil kasat. Bila embun Quran tak menitik, tak ada ayat Quran pada hati kita keras. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashadda kaswah. Bumi yang tak timpa hujan, buminya keras tandus, takkan sesuai untuk tanaman. Begitulah hati kita kalau tidak menyimpan roh Quran yang sebanyak 6236, tapi impossible 6 tapi yang boleh ialah 1559. Kerana semua rasul-rasul termasuk kita mendoakan kumpulan solihin. Solihin mesti ada 1559. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Solihin golongan yang terakhir ke syurga. Pertama, minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Di padang mahsyar kita menunggu satu hari yang panjangnya 1000 tahun. Saat pertama, jam pertama ke syurga 4, saudara. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Yang lain itu yang kurang daripada 1, 5 menunggulah. Mungkin yang ke 100 tahun, mungkin 100 tahun. Makin sikit, makin lama menunggu. Makin banyak, makin degah menunggu. Saya pesankan pada anda, jangan kurang daripada 1559. Tanya, cukupkah saudara masa yang ada ini? Berapa lagi baki umur kita? Cukupkah tak menampung 1559? Belum lagi yang 99 Al-Asma' Usman. Dah berapa yang kita hafal? Kerana jaminan siapa menghafal Al-Asma' Usman pun ke syurga. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Hali al-Bari al-Musawwir al-Aziz al-Hakam al-Adlu al-Latif al-Abir al-Mu'iz al-Muzil. Saya lekahkan al-Hadi al-Badi al-Nur al-Hadi al-Badi al-Warisi al-Rasi al-Sabur. Mesti apa? Mesti apa 99 saudara. Inna lillahi tis'a wa tis'ina isma, bagi Allah SWT siapa mengapanya imannya syurga. Imani Allah saja yang alim, imani Allah saja yang Ar-Razzaq. Abdul Razak dia tak boleh beri rezeki. Anda jangan rasa selesa bila nama ada Abdul Rahman. Anda tidak ada Rahman walaupun anda hamba. Walaupun anda Abdul Rahim, anda tak Rahim. Yang Rahim Allah. Kalau anda bernama Abdul Salam, anda jangan anda selamat. Yang selamat itu Allah. Jadi takdirnya saudara, orang yang bernama Abdul Salam, mak bapak kita, namakan kita Abdul Rahman ke, Abdul Qadir ke, Abdul Salam maknanya Abdul Allah Ar-Rahman. Abdul Allah Ar-Rahim, Abdul Allah Al-Malik Kudus. Itu hamba tak ada Rahman, hamba tak ada Kudus, hamba tak ada Salam. Begitu orang ramai yang tak faham. Kalau kita kata dia Abdul Rahman, syirik. Dia hamba yang tak ada Rahman. Yang ada Rahman, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Ar-Rahim, Al-Kudus. Di padang mahsyar kita akan menunggu 100 tahun. Orang yang ada paling tidak 1/5 dia masuk ke syurga saat pertama, hari pertama, sebaik saja minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Yang lain kalau kurang 7, mungkin ke hari 900 tahun bagi. Dalam keadaan apa pun tak ada. Ambil kesempatan, masih boleh bertenaga, baca Quran, hafal Quran, fahami Quran. Apa guna kita bawa orang yang hafal Quran, kita asyik dengar saja tak cukup, belajar mereka tu. Sampaikan aja nak. Kamu wajib mengajar, saya wajib menyampaikan pada mereka. Kalau kamu pandai, kamu tak beritahu, kamu akan ditanya. Yang bodoh pun tak ada belajar, pun akan ditanya. Sama-sama akan ditanya.
Kat sini tak tanya, boleh tanya, cek jawapan. Kat sana cek jawapan di mana? Balighu anni walau kana ayah. Apa jua yang dah dapat disampaikan saudara. Dan bukan mudah nak nyampaikan Quran. Bukan mudah nak nyampaikan kitab Allah. Apa jadi pada Nabi Nuh? Apa jadi pada kaum Nabi Lot? Apa jadi apa yang Rasul terima bila nyampaikan, nak pergi ke mana? Orang kata maki ni gila, majnun lah, sihir lah, lontar dengan macam-macam lagi. Tak macam kami nak sampaikan, orang sambut kami, ada yang semua bagi. Kenang-kenang Rasul menyampaikan Quran, cukup susah. Ubah satu budaya baru. Daripada hari ini, mesti ke mana pergi buat Quran? Apa sangat-sangat? Nun. Besok 2 ayat, Hamim. 3 ayat, Alif Lam Ra. 4 ayat, Alif Lam Mim Ra. 5 ayat, Kaf Ha Ya Ain Sad. 7 Hamim. Mudah. Satu huruf itu nilainya 10. Kalau 2 berapa? 1 ayat berapa? Apal, mesti apal, gunakan saki baki umur yang ada ini. Pertama, apakan dulu al-asma al-husna. Kedua, apal Quran sikit demi sikit, sama ada daripada bawah ke atas, tak boleh. Asalkan apal, mesti simpan, mesti berapa tadi? 15, 1559. Macam mana pasal bagi 6 tu kan, bagi pada 4. 4 apa? Nabiin, Sidikin, Syuhada, Solihin. Malah semua rasul-rasul mendoakan umatnya solihin, tak mungkin syuhada. Kerana syuhada mati 5% daripada ayat kitab. Nabi Yusuf doakan umatnya dalam Quran Salihin, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Semua rasul-rasul doakan umatnya solihin, iaitu kumpulan yang keempat ke syurga. Hari pertama, saat pertama, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolih wa hasuna ulaika rafiqa. Jom saudara, tunaikan Ramadan kita. Saya fikir dah banyak, dah Ramadan diberi. Tingkatkan kita punya puasa sampai pada awamul hawas. Nanti orang dah diceritakan itu. Walaupun cabarannya banyak. Cabarannya dengan bubur lambuk sana, dengan bazar Ramadannya, macam-macam lagi. Anda mesti konsisten. Bila Ramadan saja mesti ada bazar Ramadan. Sampai lupa Qurannya, tak ada masa Qurannya tu. Sedangkan tak sempurna Ramadan itu kalau tidak Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Mesti baca Quran, bawa Quran. Mula dengan tadarus rumah bersama isteri kita, dengan keluarga kita. Dan mula menghafal ayat Quran yang simple-simple, yang mudah-mudah. Sama ada di bawah ke atas boleh, mana ikut. Mesti terkumpul 1, 5, misalnya, tebuk-tebuk pun cukup lah. Dah ikut turutan, susah. Tadi baru kita alhamdulillah dah sampai surah yang ke-17. Semalam 16 ke semalam nak? Semalam surah An-Nahli ke semalam? Hari 17 surah Isra. Itu pun kita baru sempat baca lebih kurang 20 ayat. Nanti pergi lagi sampai 70 ayat doa yang anda wajib buat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi gunakan Ramadan ini malam siang-siang kita puasa kerja. Tarawihnya jangan tinggal, tapi kita hari ini kita escape Ramadan kerana nak beri tazkiyah wajib. Dan tarawih itu sunat muakkad. Yang buat 8 sini, balik rumah nanti sambung 12. Kerana dia datang setahun sekali, raikan. Buat 12, tambah untuk gerak 20. Dan susah payah itu akan dibalas oleh Allah dengan 1, pergi ke syurga,
melalui satu pintu nama dia Ar-Rayyan. So apa lagi yang kita hendak? Kita nak tanya pada usia begini, pertama daripada 99 nama berapa telah ada, saudara? Kita tak mampu bersantai lagi dah. Daripada 6, 2, 3, 6, berapa tak ada? Mesti paling 5, 1, berapa ada, saudara, pada usia begini? Ingat, lupa, lupa, ingat, ingat, lupa, lupa, ingat, baca tak nak. Cuba. Setiap kali saya lupa, saya mesti lupa punya. Yang tak lupa, wa kana rabbuka ma kana rabbuka nasiya. Rabb kamu saja yang tak mungkin lupa. Dia la ta'khuzu sinatun wala dia tak lupa. Insan sengaja dijadikan pelupa, sebab itu diturunkan oleh Quran. Terus itu azir fa innahu lazikrul laka wa liqaumika fasaufa ta'lamun. Kalau itu peringatan bagi kamu yang pelupa. Maka saudara, tiap kali kami belajar di asuh, mesti ada pensel, kertas untuk mencatat, kerana kita pelupa. Catat elok-elok, ingat elok baca. Baca doa, jangan kita Rabbi alim zakirni minhu ma nasitu. Satu ingat. Kerana kita pelupa. Itu saja saudara kesempatan yang saya sempat sampaikan pada anda. Ucap terima kasih. Kerana saudara telah korbankan sembahyang tarawih anda untuk beri laluan untuk tazkirah. Tazkirah itu wajib. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minkum min rizqin wala uridu min ayat imunin. Innallaha war-razzaq. Dia saja ar-razzaq yang kita beri rezeki kita. Ucap terima kasih. Jom menjalani puasa kita dengan penuh keceriaan, keseronokan saudara. Tingkatkan puasa kita sampai jadi puasa al-hawas. Bukan fikir nak hari raya ke, bukan fikir nak ubur lambuk ke, bukan fikir nak baju baru. No. Lupakan. Hari ini banyak godaan yang kadang menjejaskan puasa kita, saudara. Ucap terima kasih dan saya doakan saudara. Ubah budaya kita. Budaya baru yang saya rayu daripada saya, bawa Quran ke mana pergi, baca. Tak kurang habis-habis, minta tolong kita. Dengankan taranumnya, dengankan mahrajnya, dengankan dia punya sifat hurufnya. Dia bukan macam belajar bahasa orang putih. Bukan belajar untuk macam bahasa vokal dah. Dia ada taranumnya, ada lagunya, ada dia punya mahraj hurufnya. Saya ditawarkan untuk belajar bahasa Arab tadi. Menteri Jabatan menawarkan, ataupun tak belajar, di antara Universiti Madinah. Saya tawarkan diri, saya minta kursus yang singkat, 3 bulan ke setahun ke, saya nak pergi. Nak mendalami lagi bahasa Arab dia. Selama ini kita kat Malaysia diajarkan bahasa Arab oleh orang Malaysia, lain daripada orang Arab yang mengajarkan kita. Mesejnya, belajarlah Quran, hafalkan Quran, mulai dengan menghafal Al-Asma'ul Husna. Situ jaminan ke syurga. Yang penting lagi lah, masuk syurga jangan fikir anda mati, tidak, anda hidup. Anda hidup sekira-kira dapat menjawab soalan dan dapat rasakan nikmat syurga ataupun azab neraka. Itu dia. Dia takkan ingatkan dunia. Tak ingat. Dan bertuahlah kalau kita menghafal Quran, menghafal asma' sebenarnya, sana akan ditanya, man rabbuka. Itu dia pertanyaan pertama yang akan ditanya pada semua orang. Beriman Nabi ke, Rasul ke, Solihin ke, the first question ialah man rabbuka. Sedia untuk jawab 3 man dan 3 man. Tanyakan pada anak kita siapa dia man. Man kedua, man ketiga, siapa dia ma. Bila dapat saja, kerana kat dunia menghafal al-asma' ali man rabbuka rabbiyallahu allazi la ilaha illahu. Siapa dia? Alimul ghaib. Sampai akhir. Bila kita dapat jawab saudara, maka automatik kita rehat dalam kubur kita. Apatah lagi bila roh Quran ada kita, maka ada cahaya terangi kubur kita.
Baru kita rehat. Kerana Quran itu cahaya yang turunkan pada kita. Anda wajib simpan banyak dalam hati kita, baru ada cahaya kubur kita. Di sana kita rehat, kat kubur kita rehat. Sebab itu anda pernah mengaminkan doa imam, Allahumma ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian ini tempat aku berehat. Anda tak mungkin rehat dalam kubur anda kalau anda tak buat cahaya. Anda tak mungkin rehat kubur anda kalau anda tak dapat jawab soalan. Sebab itu anda pasti dapat soalan dengan menghafal nama-nama 99 dan bawa bersama Quran dan kubur kita terang benderang. Barulah rehat sementara menunggukan hari kiamat. Kiamat sana keramat akan bermula wa nufiha fisuri fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah summa nufiha fihi uhra fa izahum qiyamun yanzurun. Kiamat itu bermula dengan tiupan napiri oleh Israfil. Israfil tiup saja maka bongkas kubur kita. Alangkah bertuhannya kalau kita rehat. Tiup saja kita pun berada di padang mahsyar kerana kita ada Quran dekat dengan Rasul kita. Mudah jumpa Rasul kita. Mudah dikenali Rasul kita. Dan kita akan pergi ke surga kalau kita menyimpan paling tidak 1-5 hari pertama, saat pertama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolih dengan panggilan wasikal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hazanatu salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin. Apa tak seronokkan saudara? Kami cukup terhibur dengan ayat Quran saudara. Tak sekerdil kita dengan Allah. Saudara nak bersabut Allah, tak menitik air mata tak sedap-sedapkan tanpa diundang saudara. Kita baca Quran tak apa-apa pun. Dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu tak apa-apa pun. Sedangkan Umar Khattab pertama kali dengar Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha. Baru dengar saja mengeremang bulu roma. Dia berdiri tidak beranjak satu tapak pun saudara daripada tempat dirinya bila dengar Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tangannya terdiri pacak, terpacak, itu benar sabit. Quran memberikan kita ketenangan dalam 7 peringkat. Peringkat pertama sabitun, tu'ti ukulaha. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajatin asluha sabit. Umar Khattab pertama kali dengar Taha ayat Quran berhenti terpacak. Tak bergerak sikit pun, tak beranjak sikit pun kakinya daripada bumi Allah. 2-3 minit kemudian maka meremang bulu romanya. Dan lantas mulalah sabitun, tenang duduknya, tenang jalannya, tenang duduknya. Hanya jumpa Fatimah, jumpakan Muhammad. Maka Muhammad pun dijumpai. Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dah mula tenang, khasyiat. Nanti naik dia khasyah sampailah wajilat hari tinggi. Ketenangan itu Quran berikan ketenangan kita yang tinggi sekali dengan al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. InsyaAllah kita akan beritahu saudara pada perangan-perangan kata insyaAllah. Tengok Umar Khattab. Umar Khattab itu mula berubah saudara kerana beliau mendengar. Anda wajib berikan telinga anda bila wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Umar dengar saudara berdiam saudara, tak cakap-cakap dengar. Tak macam kita dengar Quran cakap sana, tak boleh. Hanya berubah Umar Khattab.
Asalnya Umar Khattab itu kalau dia mati sebelum dia bersyahadah, maka matinya dipanggil maita, bangkai bernyawa. Bangkai bernyawa ini ibarat orang kafir yang dipanggil mendiang. Mendiang itu bangkai bernyawa kerana tak ada Quran. Awaman kana mayita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas. Sila lihat surah yang ke-6 ayat 122. Umar Khattab pernah dipanggil maita, bangkai bernyawa yang sama dengan mendiang kalau matinya itu. Tapi dimulakan dengan kesanggupannya mendengar. Wa iza quri'al Qur'ana. Dengar ayat Quran dibacakan Fatimah, duduk cegak, meremang bulu roma. Kita baca Quran berapa tahun sekarang, tak pernah beremang bulu roma kita. Why? Tak pernah titik air mata kita. Kenapa? Jawapannya summa qasat qulubukum mim ba'di zalika fahiya kal hijah. Sebabnya hati kita tidak dipenuhi dengan cahaya-cahaya air embun daripada ayat Al-Quran. Penuhi saudara. Hanya berubah Umar Khattab. Yang setakat 3 tahun lepas berubah. Perubahan pertama sekali langkah balik. Bila balik baca Quran, innamal hamru wal dibaca ya ayyuhallazina ibudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Balik saja baca ayat saudara, maka dia kata patung-patung kau ada tangan tapi tak bergerak macam tangan aku, maka dipecah semua patung-patung. Baca lagi innamal musyrikuna innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansab jisun. Agak-agak betul lah semua dipecahkan, terbayar pecahkan. Sekali berubah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa ilam ta'dilu. Umar Khattab menyimpan perempuan-perempuan cantik ratusan orang, semuanya cantik. Tak timbul, buang itu mati bapak, tak timbul. Semua cantik. Tapi dia terpaksa pilih 4. Kerana dengar ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna kena 4. Kan mudah nak pilih, nak buang jalan cantik ni. Akhirnya tak mampu, ambil 1, 2, 3, 4. Yang lain pergilah. Berubah Umar Khattab kerana kesanggupannya mendengar Quran. Anda pun akan berubah bila anda sanggup dengar Quran, saudara. Kalau saya nak lanjutkan lagi, saudara, bila kita dengar Quran, automatik penyumbat pada telinga kita, nama dia al-waqru akan pecah. Yang tinggal tak telinga. Kita tak perasan, saudara, telinga kita ada najis, nama dia al-waqru. Kalau Quran, kalau Allah beritahu kita tak tahu, kalau tak baca kita tak tahu. Ramai bacakan pun tak tahu juga, kerana tak faham maknanya. Ada 2 penyumbat pada telinga kita. Pertama, tak telinga, keduanya al-waqru. Telinga boleh buang dengan cotton bud, tapi al-waqru dengan dengar Quran. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una fi wa fi azanina waqrun min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Surah 41 ayat 5. Yang pecahkan al-waqru yang ada pada telinga. Nescaya bila dengar azan baru sampai Allahu Akbar, dah sampai, itu dia orang yang tak ada al-waqru, saudara. Pick up. Dia ajak baik, pick up. Saya akan lanjutkan pada pertemuan akan datang, insya-Allah. Apapun, saya ucap terima kasih beri laluan pada saya semata-mata untuk menyampaikan tazkirah Quran. Tazkirah Quran wajib, sedangkan sunat tarawih, sunat muakkadah, maka buat lagi 12 di rumah sana untuk dapat kena 20 rakaat. Ucap terima kasih. Jom kita doa bagaimana supaya Quran sentiasa rahmati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.